Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di siri PDPR yang ketiga, 3.0, iaitu daripada 17 hari bulan hingga 27 hari bulan Mei ini sebelum kita mula bercuti penggal. Okey, mari kita sambung tajuk kita bagi sains tahun 5. Kita akan sambung siratan makanan. Ingat tak sebelum cuti raya, kita ada belajar berkenaan dengan rantai makanan. Jadi, siratan makanan ni adalah sambungan kepada rantai makanan tersebut, di mana rantai makanan adalah di mana ia merupakan hubungan makanan antarahidupan, iaitu dia bermula dengan pengeluar iaitu tumbuhan, kemudian dimakan oleh pengguna pertama iaitu haiwan yang pertama yang akan makan tumbuhan dan pengguna kedua yang akan makan haiwan tersebut dan seterusnya. Cikgu harap kamu ingat. Okey. Siratan makanan dalam habitat yang sebenar, haiwan makan tumbuhan ataupun haiwan lain. Okey, ni dalam rantai makanan kita dah belajar. Perhatikan rantai makanan dalam sebuah habitat sawah padi. Okey, raja ini adalah berkenaan dengan habitat sawah padi. Okey, so mari kita kenal pasti apakah pengeluar dan juga pengguna yang ada dalam habitat tersebut. Pertama sekali kita boleh nampak ini adalah helang, good. Ini adalah burung pipit, bagus. Seterusnya adalah ayam. Seterusnya ada ular. Seterusnya ada juga tikus, ada belalang dan juga ada padi dekat situ, iaitu apakah pengeluar dalam habitat ini? Bagus, pengeluar dia adalah tumbuhan iaitu padi. Habitat dia apa? Habitat dia adalah sawah padi. Jangan silap habitat adalah tempat di mana haiwan-haiwan dan hidupan ini berinteraksi antara satu sama lain. Pengeluar adalah tumbuhan yang menjalankan fotosintesis iaitu padi tersebut. Okay, dalam habitat sawah padi tadi terdapat beberapa rantai makanan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. So, yang pertama sekali kita boleh tengok ada padi di mana ia adalah pengeluar. Padi boleh dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Seterusnya, padi dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan elang. Seterusnya, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Dan akhir sekali, padi dimakan oleh tikus dimakan oleh elang. Jika anda dapat perhatikan di sini, cikgu tak masukkan ayam, tak masukkan yang lain-lain dan sebagainya. Kita ambil yang paling ringkas dan paling umum sahaja bila ada siratan makanan. Dah ada rantai makanan dalam habitat tersebut. Okey, ikut cikgu. Okey, kita ada 4 rantai makanan kat sini. Jika anda dapat perhatikan, okey, ada yang sama dalam setiap kali rantai makanan ini, ada sama. Padi ni berulang sampai 4 kali sebab pengeluar dia sama, habitat dia sama. Kemudian jika anda dapat perhatikan, ada tikus di sini dan juga tikus di sini. Ular juga berulang, ular ada di sini, ular ada di sini dan akhir sekali helang berulang juga. Oleh itu, yang berulang-berulang ini kita boleh bergabung, kita boleh gabungkan dia menjadi satu. So, apabila kita gabungkan dia, rantai makanan ini boleh digabungkan untuk membentuk siratan makanan. Siratan makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan dalam satu habitat. Boleh follow setakat ni? Okey, kita teruskan. Okey, cikgu tunjukkan dalam bentuk diagram lebih mudah. Okay, pertama sekali kita tuliskan padi iaitu pengeluar kita paling hujung sekali. Okay, kemudian jika anda ingat tadi padi berulang sehingga 4 kali. Okay, kita tengok balik rantai makanan yang pertama. Padi tadi dimakan oleh apa yang pertama sekali? Dimakan tikus. Kemudian kita teruskan. Tikus dimakan ular, ular dimakan oleh elang. Ini rantai yang pertama, ingat? Okay, rantai yang kedua. Padi dimakan burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ini gambaran yang kedua tadi. Okey, seterusnya padi dimakan belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Okey, ingat, ni gambar yang ketiga tadi. Dan akhir sekali adalah padi dimakan oleh tikus terus dimakan oleh elang. Ini yang terakhir tadi. So ada 4 rantai makanan. Boleh ingat? Jika anda perasan kenapa cikgu tulis sengit-sengit, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ini adalah kerana cikgu dah gabungkan dia. Cikgu nak gabungkan sebentar lagi. Okey, mari kita gabungkan semua tadi rantai makanan. So, kita mula dengan padi. Cara tulis dia adalah begini. Kita mula dengan padi.
kita keluarkan haiwan pemakan yang pertama. Yang makan padi yang pertama tadi adalah tikus. Kemudian kita letakkan haiwan yang kedua, pengguna kedua yang makan padi tadi adalah belalang. Kemudian, selain daripada tikus dan belalang, padi juga boleh dimakan oleh apa yang terakhir tadi? Good, boleh dimakan burung pipit. Okey, kemudian kita pergi tengok balik, padi dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan oleh apa? Dia dimakan ular. Kemudian kita tengok belalang boleh dimakan burung pipit boleh dimakan oleh ular. Ular ni akhir sekali, semua rantai makanan tadi akhir dia dimakan oleh elang. Boleh follow? Nampak memang macam ni. Tapi jika kita asing-asingkan setiap anak panah ni, kita akan membentuk semula rantai makanan yang kita bina tadi. Okey, padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. Padi dimakan belalang dimakan burung pipit dimakan ular, dimakan elang. Padi dimakan burung pipit dimakan oleh ular, dimakan elang. Dan jika anda perasan, baru ada 3 rantai makanan. Apa rantai makanan yang seterusnya? Tikus boleh dimakan oleh elang, burung pipit dimakan elang. Ini nama dia siratan makanan. Dalam habitat apa tadi? Dalam habitat sawah padi. Okey, kita perhatikan contoh seterusnya. Okey, binakan rantai makanan berdasarkan gambar raja yang di atas ini pula. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita buat? Kita perlu tahu habitat. Apa habitat dia? Tengoklah, ada sayuran. So, habitat dia maknanya adalah di kebun sayur. Kemudian, kita perlu tahu dia punya pengeluar, iaitu tumbuhan dia apa? Tumbuhan yang ada dekat sini adalah sayuran. So, kita bina rantai makanan. So, sayuran boleh dimakan beluncas. Beluncas boleh dimakan burung kecil dimakan elang. Sayuran dimakan tikus dimakan ular boleh dimakan elang. Sayuran dimakan tikus dimakan elang. Okey. Sekali lagi cikgu ulang. Jika anda dapat perhatikan, sayuran diulang sehingga 3 kali. Kemudian tikus ada ulangan di sini. Kemudian akhir sekali ada ulangan elang akhir sekali. So mereka ni kita boleh gabungkan menjadi satu perkataan saja. Seperti tadi dalam siratan makanan. Okey, kita teruskan. Bina siratan makanan daripada rantai makanan tadi. So mula-mula sekali tulis apa? Good, tulis pengeluar. Kemudian pengeluar dimakan oleh pengguna yang pertama tadi apa? Dia boleh dimakan beluncas. Kemudian apa lagi yang boleh makan sayuran? Tikus. Okey, ini cara tulis siratan makanan. Okey, beluncas boleh dimakan burung kecil, tikus dimakan ular, kemudian burung kecil dimakan elang, ular juga boleh dimakan elang. Baru 2 rantai makanan. Jika anda dapat perhatikan, ini laluan pertama, 1. Ini laluan kedua, baru 2 rantai makanan. Apa lagi rantai makanan terakhir yang kita belum sebut adalah sayuran dimakan tikus terus dimakan elang. So, 3 rantai makanan di sini. Boleh? Okay, seterusnya, tugasan sains untuk hari ini. Anda perlu lengkapkan tugasan yang diberikan dalam buku nota sains. Buka buku nota sains, muka surat yang baru, tuliskan tarikh dan hari. Tidak perlu lukis gambar saja. So, tugasan anda adalah tugasan yang pertama. Ini adalah habitat kolam air. Bina siratan makanan bagi habitat di bawah. So, ingat balik macam mana nak buat. Lihat gambar rajang dengan betul. Perhatikan apakah pengeluar yang boleh ada dalam habitat tersebut dan mula bina siratan makanan daripada situ. Boleh? Tugasan kedua adalah habitat kebun sayur. Bina juga siratan makanan bagi habitat di bawah. Gambar raja ini juga cikgu akan lampirkan dalam WhatsApp, dalam grup WhatsApp ataupun Telegram supaya anda boleh perhatikan juga di sana. Okay, sila hantar tugasan anda di Google Classroom di bawah nama anda. Jika tak boleh, hantarkan ke link yang cikgu berikan dalam grup Telegram ataupun WhatsApp. Okay, semoga anda dapat manfaat daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Jumpa lagi kelas seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.